TV KPM. Wow, sedapnya donat ni. Cikgu, jom kita rasa, cikgu. Dia rasa. Okey, Ria rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana, Ria? Sedap ni, cikgu. Lembut. Tapi kan cikgu kan, Ria rasa nak buat donat ni macam susah je, cikgu. Tak. Buat donat lah yang paling senang dan mudah. Betul ke, cikgu? Betul. Nanti kita buat. Kalau macam tu, cikgu ajar Ria boleh? Boleh, tak ada masalah, Ria. Okey, jom kita masuk kelas. Jom. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid kita nak teruskan dengan slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas roti, kemahiran vocational spesifik bagi penyediaan donat untuk murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Nur Maziha. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Ria. Khabar baik. Alhamdulillah. Juga kita ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini. Ada Cikgu Rohaya Muhammad Hatta dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indahpura, Kulai, Johor. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Baiklah Cikgu Maziha, rasanya murid-murid kat rumah dah tak sabar tahu nak memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita mulakan dengan aspek penjagaan kebersihan dan juga keselamatan diri ketika penyediaan donat. Jom Cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Okey, untuk kebersihan, aspek keselamatan pertama, bila kita masuk bengkel, pastikan murid-murid basuh tangan. Okey, basuh tangan. Okey, basuh tangan. Tangan mesti basuh dengan bersih. Yang kedua, pastikan pengaliran udara, tingkap semua kena buka. Okey, yang ketiga, pastikan lantai ataupun peralatan yang kita nak guna mesti bersih dan kemas. Okey, yang keempat, pastikan juga penampilan diri kita. Kita tak naklah masuk bengkel dengan rambut yang berserabai ke, kusuk masai ke kan. Jadi apa? Kenapa kita perlu jaga kebersihan? Takut nanti rambut masuk dalam bahan yang kita sediakan. Okey, jadi Ria, peralatan terutamanya peralatan macam ni kita kena bersih lah. Jangan ada sisa-sisa minyak ke apa sebab melibatkan makanan. Okey, untuk macam contoh Ria pakai hari ni dengan apron. Cantik, bagus, kemas. Apron pun perlu bersih. Tak naklah ada kesan-kesan tumpukan tepung apa semua maknanya apron kena basuh hari-hari, bukan basuh 2-3 hari baru basuh Ria ya. Kiranya setiap kali penggunaan kena basuh apron. Ya, betul. Dan tengok pada cikgu tak ada pakai cincin ke gelang. Sebab apa? Sebab apa? Hygiene ataupun kebersihan kat sini. Sebab kat sini kuman akan sentiasa ada. Jadi bila kita melibatkan makanan, melibatkan dough, kita akan uli. Jadi kita perlu tangan bersih lah. Mana tak ada cincin, tak ada gelang, semua tak ada. Okey, untuk lebih baik kita pakai sarung tangan. Okey, kalau kita dah basuh tangan dengan baik pun tak ada masalah. Kalau untuk lebih baik, dua-dua pun boleh guna. Okey. Jadi ini adalah kain lap. Okey, di sekolah cikgu gunakan kain lap untuk memudahkan murid-murid ya. Okey, contoh untuk lap tangan, cikgu pakai warna merah. Sebab untuk murid-murid berkeperluan khas, pendidikan khas supaya mereka peka. Okey, tak adalah bercampur kain tu nanti. Okey, untuk lap tangan saya pakai warna merah. Untuk lap alatan warna hijau. Untuk lap meja warna coklat. Okey, sebab apa meja warna coklat? Sebab meja kan selalu kotor, betul? Jadi kita kena lap lah guna ni supaya pelajar tak adalah bila kita kata okey ambil bahan alatan kita ambil kain ni. Maknanya kita tahu salah. Okey, jadi untuk memudahkan pelajar-pelajar. Okey, selain itu kita gunakan contoh penimbang ni Penimbang ini penimbang digital. Jadi bila kita nak guna, sebelum kita guna pastikan dia bersih lah permukaan ni. Tak adalah kesan-kesan berminyak ke kotor sebab makanan kan. Jadi kita kena pastikan bersih di sini. Lepas tu bila kita gunakan alatan, pastikan kita bila peralatan yang kita pakai mesti kita kena lap.
Okey. Jangan kita pakai kita tak nak lap. Sebab apa? Kita tak nak berlakunya nanti bercampur aduk. Jadi cikgu. gunakan alatan yang betul lah. Jadi kebersihan memang kena utama. Okey, menjadi keutamaan. Cikgu, kalau tengok apron ni macam berbezalah cara pakai Ria dan juga cikgu. Ada dia punya apa? Perbezaan tu kenapa? Macam tu. Kalau macam pelajar dia lebih macam ni. Sebab apa, murid-murid pakai penuh. Sebab kita tak nak bagi baju dia kotor. Macam cikgu, cikgu macam ni memudahkan cikgu punya pergerakan lah. Sebab cikgu jaga kebersihan kan. Pelajar macam ni sebab kadang-kadang kenapa baju saya tu kotor cikgu. Tapi kita dah ada dia dah tutup dengan kemas. Semua penuh. Ya, betul. Okey, lagi cikgu, aspek keselamatan apa yang kita perlu utamakan lagi cikgu? Okey, aspek keselamatan di bengkel pastikan bila peralatan tajam, contohnya pisau. Okey, pisau kita kena tengok. Jangan kita bagi pisau pada pelajar macam ni. Salah Macam ni kan dia punya yang tajam tu kita bagi macam ni. Salah. Kita kena bagi bahagian ujung ni pemegang ni pada pelajar macam itulah. Okey, supaya dia punya macam keselamatan tu terjaga ya, lah betul. cikgu kan. Jadi kalau kita guna mesin pengadun, okey, pastikan tangan kita mesti kering. Tak boleh pegang sui dengan tangan yang basah. Nanti berlakunya renjatan elektrik di situ. Dan kalau bolehlah pelajar-pelajar atau murid-murid berkeperluan khas ni ambillah suntikan ataupun paksa cikgu pun ambil suntikan typhoid untuk keselamatan. Sebab kita melibatkan makanan. Betul. Ada tambahan lagi cikgu untuk aspek kebersihan dan juga keselamatan? Untuk selain daripada itu, okey, kalau misalnya kita guna sudip untuk gunakan nak ambil makanan, okey, kita boleh guna sudip pengetus minyak macam ni lah. Sebab apa? Selamat. Jadi sebab kita melibatkan donat, kita angkat minyak tu meniti-niti masuk dalam bekas dia kan. Kalau kita ambil yang sudip yang biasa tu berbahaya sikit lah. Macam ni pengetus minyak ada terkandung di dalamnya. Ya, betul. Minyak tu dah tertus nanti kan. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Mazia atas perkongsian untuk aspek penjagaan kebersihan dan juga keselamatan diri dalam penyediaan donat. Murid-murid kita nak berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas roti kemahiran vocational spesifik untuk penyediaan donat bagi MBPK. Baiklah, Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur Maziha. Cikgu, kita nak teruskan dengan peralatan dan bahan untuk kita sediakan donat. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Ria, terima kasih. Okey, untuk alatan bagi pembuatan donat, penyediaan donat, okey, ada beberapa peralatan yang kita perlu tahu. Ada beza peralatan dan perkakas. Okey. Peralatan adalah yang besar-besar seperti proofer. Okey, tapi yang kita guna ni adalah perkakas. Okey. Perkakas yang pertama yang hujung itu Ria tunjuk yang yang itu. Itu adalah penorak ataupun rolling pin. Dualah penorak. Okey, penggelik pun boleh. Okey. Yang ini adalah chopstick. Okey, untuk angkat donat nanti. Okey. Ini sudip pengetus minyak. Sudip pengetus minyak pun kena ada nak angkat donat nanti. Ya. Okey, yang itu spatula. Yang ini spatula. Okey, penyepit. Kita ada juga penyepit. Ini pun nak angkat donat cikgu? Ya, kita akan guna dua. Baik. Okey. Seterusnya? Ini jak penyukat. Okey, jak penyukat ni kita nak letak cecair lah. Cecair. Cecair seperti susu, air. Baik. Kita akan sukat lah. Okey, baiklah. Okey. Lepas tu, ini cikgu? Okey, ini adalah pemotong dough. Yang ni saya tengok cikgu yang potong-potong tu kan. Betul. Kena ada ya cikgu? Kena ada. Okey, dan baiklah. yang utama juga adalah ni penimbang. Ini penimbang digital. Okey. Penimbang digital. Okey, yang ujung situ, baiklah. Sini. Yang bawah tu. Yang bawah okey, ni. penekap. Ini penekap donat. Penekap donat. Okey, penekap donat ada banyak. Okey. Untuk yang besar ni, yang ni yang gulung ni, yang rolling ni. Ini kalau kita buat dough yang besar, kita gelik sahaja. Macam ni cikgu. Ya. Untuk penekap donat. Penekap donat. Okey. Yang itu, penekap yang tu. Yang ni? Yang tu. Okey. Yang ni penekap yang kita buat biasa, buat satu-satu.
Ada banyak. Cikgu, ini kira perbezaan dia antara dua adalah saiz sahaja. Ya, saiz. Okey, baiklah. Okey, yang ujung yang bulat tu, yang lagi satu tu, bila kita buat dough yang jenis bulat, kan kita dah timbang, kita tekap dia nak lubangkan tengah-tengah sahaja. Ini lain. Teknik dia lain. Okey. Ini adalah dapur. Periuk lepeh. Okey, yang ini dapur gas mudah alih. Okey, kalau di sekolah, kalau kita tak nak pakai ni, kita pakai deep fat fryer yang besar tu untuk goreng donat. Tapi di sini takkan saya nak bawa yang besar kan. Jadi saya bawa yang mudah lah. Jadi kita akan guna ni untuk menggoreng donat. Ini bahagian peralatan. Ini kali perkakas. Yang ujung ni, ini mesin pengadun. Ni. Itu yang utama. Untuk kita letakkan dough di dalam ni. Kita nak bancuhkan dough. Tetapi kalau di rumah ataupun di sekolah tak ada, kita boleh guna tangan juga sebenarnya. Tak ada masalah. Ya, betul. Ini adalah peralatan. Yang seterusnya adalah bahan. Bahan-bahan cikgu. Bahan-bahan kita nak buat dough donat nanti. Apakah bahan-bahannya cikgu? Mesti ada. Apa ni? Tepung. Tepung kena ada. Yang kedua ni? Tepung. Lepas tu yang depan tadi tu tepung cikgu. Yang ni kita ada yeast. Yeast, pandai. Bagus. Saya pernah cikgu buat donat dekat rumah, tapi dough dia sedikit keras. Tak apa. Nanti kita belajar. Nanti kita belajar cikgu. Seterusnya cikgu boleh tolong angkat. Ini adalah telur. Telur. Ada telur. Susu tepung. Gula. Minyak untuk menggoreng. Minyak untuk menggoreng. Garam. Sedikit garam. Mentega. Itu yang kita guna. Susu guna juga. Susu. Asin vanila. Itu sahajalah untuk bahan-bahan. Mudah sahaja, simple sahaja. Kalau susu cikgu, adakah guna susu segar ke, susu rendah lemak ke, macam mana? Tak ada masalah. Semua boleh. Susu apa yang ada di rumah ke ataupun di sekolah lah. Nanti kalau tak ada susu pula, susah pula nak cari kat mana kan. Tak ada masalah. Di mana-mana pun boleh. Yang sebelah sini adalah topping dia. Topping untuk kita letak atas donat. Mencantikkan donat kita. Ya, kita ada topping strawberry. Kita ada topping coklat. Tiramisu. Ini coklat, ini susu. Ini adalah untuk kita letak atas dia, hiasan. Ada coklat KitKat. Coklat rice. Ini adalah snow powder. Hirisan badam. Biskut. Gula caster. Dan serbuk Oreo. Kalau nak gunalah, terpulang pada kreativiti masing-masing. Kalau rasa suka yang coklat, boleh pilih coklat. Kalau suka perisa strawberry, boleh pilih strawberry. Itu antara kita punya peralatan dan bahan penyediaan donat. Ada tambahan lain lagi cikgu? Topping. Jadi kita topping ni kan. Jadi kalau kita nak yang lain, kita sediakan yang lain. Tak ada masalah. Tepung pun terpulang pada kita nak pakai tepung apa. Tapi sekiranya kalau kita nak pakai tepung gandum, kita kena tambah penaik sikit lah. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Nampak gaya cikgu, bahan-bahan ni kena ada ya cikgu untuk dalam penyediaan donat. Baiklah, ada tambahan lain lagi cikgu? Tambahan lain lagi. Untuk yang kalau kalau di sana tu kita ada sarung tangan. Ini sarung tangan ya? Ya, sarung tangan ada dua. Ini sarung tangan getah, sarung tangan plastik. Kalau yang getah ni, kalau selalunya kita nak uli dough. Pakai yang getah Ya, pakai sarung tangan getah tu lah. Kalau kita nak hias topping, kita boleh pakai sarung tangan biasa ni. Jadi bila kita pakai sarung tangan, pastikanlah sarung tangan tu bila kita nak keluar kena buka. Jangan kita pakai sarung tangan tu bawa keluar. Sebab apa? Takut keracunan makanan kan, sebab kuman masuk kat ni kan. Jadi kita kena jagalah tu. Pastikan bila kita sediakan bahan, kita susun baik-baik. Selain itu kita ada juga ni, lupa nak maklumkan ni, redai. Apa tu cikgu? Redai. Ni redai. Itu dia. Redai. Bila kita goreng donat, kita nak sejukkan, kita letak atas redai lah. Ni pun boleh katakan untuk kita sejat minyak tu kan, betul. Untuk sejat minyak. Sebelah cikgu tu?
Apa ni? dia? Okey, ini adalah baking paper. Okey. Bila kita dah buat dough, kita dah rounding dough dengan cantik, kalau kita tak ada ni pun tak ada masalah. Okey, kita boleh letak tepung. Tapi bila dah ada kemudahan, kita boleh guna baking paper lah. Tadi cikgu ada bagi tahu Ria juga kalau kita nak menggoreng nanti kita boleh sertakan sekali dengan apa? Baking paper ni. Boleh. Kalau murid-murid berkumpulan khas yang takut dengan minyak, jadi kita boleh cuba. Nanti kita cuba di mana kita potong dulu, kita letak dough, kita akan goreng sekali. Bila kita nak balikkan dough tu nanti baru kita cabut. Dia tak ada masalah. Okey, itu untuk membolehkan murid tidak takut kepada minyak lah. Betul, ketika kena jaga. menggoreng ya cikgu. Tapi pastikan ada kawalan daripada guru lah. Betul. Okey, baik cikgu, kita dah belajar banyak dah ni tentang bahan-bahan macam mana nak sediakan donat. Cikgu mungkinlah boleh cuba untuk tanya Ria beberapa soalan ke? Boleh. Sama juga cikgu macam akan murid-murid. uji Ria boleh. Boleh Okey, cikgu. Ria tunjukkan Cikgu Ziha yang mana satu sudik pengetus minyak. Ini cikgu. Pandai. Nampak dia ada bulat-bulat kat sini untuk kita toast minyak dan yang mana donat tu akan berada di atas. Ya. Okey. Terus ni cikgu. Pemotong dough. Pemotong dough. Yang ni peralatan yang saya paling gemar kalau saya nak buat donat dekat rumah cikgu. Betul ke? Betul. Pandai. Okey, seterusnya cikgu. Okey, penorak. Penorak. Saya rasa yang ni cikgu. Betul. Ni untuk kita uli. Ya. Uli untuk dough. kita Apa beza dia dengan yang ni cikgu? Okey, yang ini kita nak bila dough kita kita dah timbang, kita nak canaikan dia pakai ni. Okey, bila kita dah canai, kita guna penorak ni bagi sama rata dan kita akan guna yang ni, penekap ni untuk dapatkan bentuk dia. Shaping donat tu. Yang ini kalau kita guna dough yang banyak lah. Kalau guna nak satu-satu tak boleh guna yang ni. Betul. Kita nak guna yang mana kalau yang satu-satu? Satu-satu kita guna yang ni. Ya, betul, pandai. Kita tengok saiz mana yang kita nak untuk donat kita tu. Tapi kalau cikgu, yang ni hanya untuk amount yang besar, jumlah yang besar saja. Okey, tapi cara dia sama macam kita nak uli tu macam ni cikgu dah tak sabar ni cikgu. Okey, lagi soalan lain untuk Ria cikgu? Okey, cuba Ria ambil jap penyukat ni. Okey. Kebanyakannya ada selalu salah di sini. Kenapa? Sebab nampak tak kat sini ada cawan, kat sini ada ML. Okey, kita tunjuk dekat murid-murid di rumah ada cawan, ada ML. Kebanyakan pelajar bila kita sukat dia salah tengok. Dia tak tengok yang ML tu, dia tengok yang cawan. Jadi kadang-kadang dia kata, cikgu saya punya kenapa terlebih pula lembik. Kat situlah selalunya berlaku kesilapan. Contohnya kita nak 200 ml, 200 ml. Tapi murid-murid dia ke sini. Dia tengok yang sebelah cawan tu. Ataupun dia tengok sebelah belakang ni pun lain sebelah kan. Belakang. Dia lain. Sini pun sama juga. Ya, sebab ada juga yang untuk lain. Jadi kebanyakan pelajar salah di situ. Kena tengok betul-betul. Kiranya murid-murid dekat rumah kena fokus. Kalau cikgu bagi tahu 200 ml, kena betul 200 ml di sini. Jangan kita ikut cawan. Cawan kalau dah 2 melebihi sukatan yang diperlukan. Betul. Wow, banyak ni kita belajar cikgu. Patutlah Ria pernah buat donat dekat rumah hari tu. Lembik cikgu. Sebab salah timbang cecair. Okey, itu yang penting. Lagi cikgu, soalan cikgu. Okey. Penimbang. Penimbang pun ada 2 jenis. Satu penimbang digital. Ni digital. Satu lagi yang analog yang biasa je. Yang ada yang jenis lama tu kan. Tapi boleh diguna pakai. Jangan nanti kata, tak adalah penimbang nak guna ni, tak ada masalah. Boleh sahaja. Dua-dua boleh, digital ataupun yang manual yang kita letak tu, tengok dia punya jarum tu. Jarum dia bergerak. Jadi pastikanlah sukatan yang betul juga untuk kita sediakan donat. Baik murid-murid, dah tak sabar kan? Kejap je lagi Jangan ke mana-mana, kita rehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas roti, kemahiran vokasional spesifik bagi penyediaan donat untuk MBPK. Baiklah, saya masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Norma Ziha. Cikgu, kita nak teruskan pula. Kalau tengok Kak Ria dah bersedia ni murid-murid untuk kaedah penyediaan donat. Jom cikgu.
Okey, jom. Okey, Ria. Ini adalah bahan-bahan yang buat donat tadi kan? Okey. Bahan-bahan yang tu tadi apa, Ria? Yang ini tepung gandum. Okey, tepung gandum ataupun tepung roti pun tepung boleh. roti pun boleh. Okey. Gula. Okey, kita ada gula lagi sekali. Okey. Okey. Susu tepung. Susu tepung. Garam. Ada sedikit garam. Esen vanila. Esen vanila. Telur. Telur. Yeast dan juga mentega. Okey. Ini adalah susu okey, dan air. Sedikit air. Okey. Okey. Cikgu, jom kita mulakan cikgu. Baiklah. Kita akan buat dough terus di mana kita akan satukan semua bahan, kita campurkan dalam mangkuk adunan. Okey. Ria boleh masukkan cecair dulu. Cecair dulu. Sebelum tu nak ingatkan kepada murid-murid juga yang Ria dan juga Cikgu Mazia dah pun siap-siap pakai sarung tangan getah untuk kita pentingkan aspek kebersihan. Itu yang paling utama. Okey. Baik, kita masukkan ini dulu. Boleh? Air dulu boleh Cikgu? Boleh. Okey, masukkan air dulu. Yang ni air biasa je Cikgu ya? Air biasa, sepatutnya air sejuk lah. Air sejuk. Air sejuk. Okay. Dan kita dah sukat siap-siap bahan-bahan ni untuk memudahkan. Okey, baiklah. Okay, masukkan kita masukkan air. Masukkan susu. Okey, dah. Masukkan susu. Yang ni tak kisah susu apa yang ada dekat rumah, murid-murid boleh gunakan. Okey. Masukkan yeast. Okey, masukkan yeast. Oh, setahu Ria, Cikgu, yeast tidak boleh bercampur dengan garam kan Cikgu kan? Tak boleh. Kenapa ya Cikgu? Sebab nanti bila bercampur dengan garam, nanti yeast tu akan mati. Okey, kalau masukkan gula dulu, gula adalah makanan untuk yeast, dia akan cepat kembang. Okey. Jadi apa-apa kita kena yeast dahulu. Ya, kita masukkan gula. Gula. Okey. Okey, lepas tu Cikgu? Kita masukkan susu. Susu. Dia susu tepung lah Cikgu Okey. Okey, kalau susah dia boleh pakai spatula ni. Kalau dia melekat-lekat ke murid, kita boleh pakai spatula. Sebab tadi kita dah kongsikan peralatan untuk kita buat. Okey, masukkan tepung. Tepung. Sebab kita buat dah terus. Maknanya kita masukkan tu dalam. Okey. Cikgu. Okey. Cikgu, kalau tadi cikgu ada bagi tahu andai kata tak ada sistem alat pengadun ni, kita boleh gunakan kaedah apa? Tangan. Guna biasa je. Gunakan tenaga kita. Tenaga. Tetapi bila kita nak guna cara manual, cara biasa, pastikan yeast tu dengan kita guna air suam lah. Macam bila pakai mesin, kita guna air sejuk. Oh, kenapa ya Cikgu? Sebab kita nak kembangkan yeast tu dengan cepat. Macam ni bila mesin dia panas. Jadi yeast tu akan cepat kembang. Jadi bila guna tangan makan masa. Jadi kita kena kembangkan yeast tu. Okey, baiklah. Seterusnya Cikgu. Lepas tu kita masukkan ni esen vanila. Okey. Ini adalah untuk memberikan bau. Wah, bau yang sedap bila kita nak makan ya Cikgu ya. Okey, ni masukkan telur. Okey, telur sebiji ya Cikgu. Sebiji. Okey. Baiklah. Okey, Ria boleh mesin. Oh, dah boleh. Dah boleh. Kita uli ya Cikgu. Okey, turunkan dulu. Okey, murid-murid kalau dekat rumah kena berhati-hati ya. Okey, di bawah pengawasan ibu bapa juga ya Cikgu Okey, jom. Okey. Bila kita guna mesin, okey, untuk yang pertama ni kita guna speed laju. Kita akan speed laju, maknanya kelajuan yang laju lah. Kita nak adun dia tu. Okey. So jadi lagi laju daripada yang ni. Ya, kita kena buat nombor 4. Sebab kita nak gaulkan dia dulu. Kenapa kelajuan dia perlu laju Cikgu? Okey, sebab kita nak gaul, nak bagi sebatikan bahan yang dalam tu supaya dia jadi satu dough yang cantik lah. Okey. Sebab bila kita nak guna mesin mengadun ni, dia perlu makan masa yang lama. Bila nak buat dough untuk roti ataupun donat, memerlukan masa sekurang-kurangnya 45 minit. Untuk dia elastik ataupun kenyal. Supaya dia tak koyak. Baik. Bermakna dalam tempoh 45 minit tu kita dah tak perlu berhentikan untuk kita kena berhenti, kita kena kaut balik dengan pakai spatula tu lah. Kita takut nanti belah bawah tu tak kena. Jadi kita boleh tengok lah. Baik. Okey, kalau tengok tadi cikgu ada cakap pasal masa juga. Berapa lama adunan ni
untuk Okey. bila kenyal macam tu. Untuk dia kenyal lebih kurang dalam 45 minit bergantung. 45 minit ya murid-murid. Bergantung ya. Tapi kalau kita pakai mesin yang lebih besar, power lebih kuat, tak sampai. Mungkin boleh jadi 30 minit macam tu. Kalau kita nak tengok dough tu dah okey, dah cantik macam mana, dia tak melekat di tepi dinding mangkuk tu. Maknanya dia dah cantik. Okey, masa ni stop dulu Ria. Okey, stop dulu. Okey, kita akan masukkan mentega. Okey. Maknanya dia dah ni. Okey, masa ni kita berhenti sekejap cikgu. Sebab kita nak masukkan mentega. Kita tak boleh masuk masa mesin tu tengah berjalan. Kenapa? Kenapa ya cikgu? Berbahaya. Kita kena jaga keselamatan. Betul. Murid-murid mesti kena jaga keselamatan sebab melibatkan mesin. Betul. Kita masukkan. Okey, bila kita dah berhentikan mesin, barulah kita boleh masukkan mentega ya. Okey. Masukkan garam. Okey, lepas tu murid-murid boleh masukkan garam. Okey, dia mesin semula. Okey, dan kita mesin balik. Adakah kelajuan dia sama seperti permulaan cikgu? Sama. Okey, sama juga Okey, kita sama. Bila dia dah sebati betul-betul baru kita ni. Okey. Okey, jadi mentega tadi adalah untuk apa ya cikgu? Dia untuk lembutkan dough tu untuk disebatikan. Kalau Ria tengok, kalau murid-murid tu boleh saksikanlah sekarang ni cikgu, dough tu bila kita dah masukkan mentega, dia dah semakin lembut. Ya. Nak kita perbezaan pada awalnya tadi itulah. Sebab yang tadi dia kenyal sikit kan. Sekarang ni bila kita dah masuk mentega, dough tu dia akan sebati dengan cantik. Okey. Ini sebab tu dipanggil kaedah dough terus. Maknanya kita masuk di dalam ni terus. Okey, baiklah. Okey. Dalam membuat donat ni dia ada 7 teknik. Okey. Pertama kita mesti adun. Okey. Lepas tu uli. Kita akan adun uli. Lepas tu kita akan apa nama ni? Adun uli. Kita akan lipat dough ada. Lepas tu kita akan rehatkan dough. Masa rehat tu lah dough tu akan kembang cikgu. Ya. Okey. Adun, uli, canai. Lepas tu kita akan lipatkan dough. Maknanya kan nanti kita akan dough tu kita akan lipat-lipat betul. Dan bila kita tu kita akan bentukkan dia. Okey. Dan kita akan rehat dan kita akan goreng. Ingat yang 7 tu. Adun. Okey, uli, canai. Apa nama lagi ni? Mencanai, rehat. Bukan, potong bentuk dough dulu. Lepas tu rehat. Nanti kita akan goreng. Okey. Itu 7 kaedah dalam penyediaan donat. Murid-murid kena tahu tau. Okey, berapa lama lagi masa kita nak tunggu ni cikgu? Okey, kalau kita nak betul-betul sebati, lebih kurang 45 minit lah. 45 minit. Memanglah lama, tapi memandangkan kita nak masa kan. Jadi kita kena tengok. Okey. Okey. Dia kena ambil spatula, kau balikkan dia dulu. Okey. Tengok ni cikgu, dia kalau cikgu ada bagi tahu tadi dia memakan masa 45 minit. Dan cikgu Maziha pun sebenarnya murid-murid dah siapkan awal-awal tahu dari rumah betul. kan. Sebab kita nak memakan masa lah lama. Okey. Kita boleh tutup sekejap cikgu Boleh. Itu cara penyediaan dengan kita menggunakan bahan-bahan yang telah pun diberitahu oleh Cikgu Maziha tadi. Okey, dan Cikgu, kita ambil dough yang dah tersiap sedia dari rumah dah Cikgu bawa ni. Ini adalah rupa bila kita dah siapkan uli dalam masa 45 minit. Lepas tu kita rehatkan dia berapa lama Cikgu? Okey, kita akan kembangkan dia naik 2 kali ganda. Okey. Maknanya lepas 45 minit kita akan bulatkan dia, kita akan biarkan dia naik 2 kali ganda daripada asal lah. Okey, misalnya asal tu dia kecil macam ni, dia akan naik 2 kali ganda. Ini dia dah turun tadi sebab kita dah buka. Okey, tak apa, tak ada masalah. Ini adalah dough yang kita dah siapkan. Nampak? Oh, dia punya kelembutan kena macam tu Cikgu? Ya, cuba dia rasa. Wow, lembutnya. Sebab dia dah elastik. Okey. Penting 2 kali untuk kita bagi dia kembang naik. Kenapa 2 kali Cikgu? Sebab kita nak bagi dough tu betul-betul gebu, dia akan kembang naik dengan maksimal yang cantik lah. Sebab itu bila kita kata kenapa donat kita makan ni sedapnya gebu. Inilah 2 kali. Ya.
Okey, nampak dia tak melekat, maknanya dough ni dah betul-betul elastik. Kita tak perlu lagi pakai tepung ataupun apa sahaja. Itu kata petanda lah dough kita tu dah cantik. Dough cantik. Dough baik punya. Okey. Baiklah cikgu. Okey. Jadi Cikgu Zihar akan ajak Ria timbang. Nanti Ria akan gelekkan. Okey. Kalau boleh peralatan kita ni kita susun jugalah cikgu, kan. Supaya tidak berterabur murid-murid. Kita nak buat kerja, nak buat dough ni pun senang hati. Begitu. Okey. Ria bagikan Cikgu Zihar apa ni? Penimbang. Penimbang digital. Okey, digital di sini. Kita boleh letak kat atas ni juga cikgu. Nanti Ria akan guna di sini. Cikgu Zihar akan ambil letak di sini. Cikgu Zihar akan timbang untuk Ria. Okey. Okey, seterusnya ini kaedah apa cikgu? Okey, ini kaedah kita untuk timbang dough. Timbang dough. Okey. Mana tadi ni? Jadi potong, Ria boleh potong? Okey. Potong dia macam mana cikgu? Kita nak apa saiz dia tu? Okey, nanti kita akan timbang. Okey. Sekarang ni kita nak timbang 40 gram. 40 gram. Ni kita potong je lah Ya, lembut kan. Andai katalah cikgu kat rumah tak ada pemotong ni, terlupa nak beli. Macam mana cikgu? Nak potong pakai apa tu? Pakai apa? Pakai pisau biasa pun tak ada masalah. Pisau biasa pun boleh juga. Tapi kena berhati-hati sebab kita tahu pisau itu tajam. Ya. Okey. So 40 gram. 40 gram. Okey. Okey, tengok Ni 43, maknanya kita dah lebih kan? Kita buang sikit. 42. Okey. Okey, ngam-ngam lah. Boleh lah. Okey. Maknanya kita akan buat macam ni. Cikgu nak lagi berapa? Buat lagi 4. Lagi 4. Okey, kita potong untuk kita dapatkan saiz yang sama lah cikgu, kan? Okey, letak kat tepi tu. Timbang nanti Cikgu Zia tunjukkan cara. Okey, baiklah. Wah, seronok betul cikgu. Murid-murid dekat rumah balik boleh buat ni. Nampak Ria ni? Nampak dough ni? Okey. Kita nak guna atas tangan pun tak ada masalah. Dia tak melekat. Macam ni Ria. Tangan ni tarik macam ni dulu. Tarik. Okey. Tarik bawah ni. Okey. Dia jadi bulat macam tu cikgu. Okey. Tarik ke bawah. Okey, nampak? Kita kalau dah biasa kita akan pakai tangan, tapi kalau kita belum, kita boleh buat di sini. Okey. Kalau Ria yang belum biasa mungkin percubaan kali pertama lah cikgu, kan? Macam ni Ria. Macam macam bentuk C. Macam ni. Okey. Dia cuba cikgu. Tak apa, tak ada harap. Okey, nampak? Okey. Dia tak boleh macam ni. Tak boleh. Okey, dia kena C macam ni, murid-murid. C macam ni, dia round dia. C. Okey. So kita uli dia. Macam ni. Okey. Macam ni. Ni tangan cikgu dah biasa dah duduk apa Okey, tak ada masalah. Nampak macam ni. Okey. Rata bulat. Jadi kalau tengok bentuk dia lebih kurang macam ni. Saya punya tak berapa rata lah. Tak ada masalah. Nanti kita akan belajar lagi. Saya akan belajar lagi dengan Cikgu Zihar. Okey, Ria ambil tu baking paper. Baking paper. Okey, apa kegunaan baking paper ni cikgu? Kita nak memudahkan kita untuk mengangkat dough nanti. Okey. Dia dah kembang. Dia macam ni ya, murid-murid. Kita potong. Okey, kita letak ni atas ni. Boleh ambil satu lagi cikgu? Boleh. Kita letak di atas ni nanti. Ini boleh cikgu macam ni? Boleh. Okey. Kita buat lagi 2. Buat lagi 2 Okey, Ria timbang dulu. Macam tadi kita nak 40 gram sahaja. Wah, kita boleh jual dah ni donat kita ni cikgu. InsyaAllah. Okey. Dia buat. Kita buang sikit. Dia kalau lebih 1-2 gram tak apa cikgu, tak ada masalah. Okey. Kalau kita nak ada kedai dia buat 90 gram pun tak ada masalah. Tapi tengok Kak Ria dapat betul-betul 40. Dia tak boleh angkat. Dia tak boleh angkat sebab tangan kita dah jadi orang kata apa tu? Berat. Penolong untuk dia. So, kita C-kan tangan kita murid-murid. Ingat C. Okey, kita macam tu kan. Kalau kita tak uli cikgu, kita just letak je macam mana? Okey, kalau kita nak just letak je macam ni. Ada satu cara lagi. Dia tarik je macam ni. Macam ni. Okey. Ada pelajar saya dia tak mahir. Tapi saya ajar dia basuh pinggan. Basuh pinggan? Kenapa? Sebab saya ajar dia basuh pinggan. Bila dia basuh pinggan, dia kan basuh macam ni kan? Macam tu. Lama-lama dia boleh buat dough dengan baik.
Oh, contohlah ni pinggan kita kan. Jadi kita gosok macam ni. Macam Itu satu kemahiran. Okey, ambil baking jadi paper. murid-murid kena banyakkan tolong mak dekat rumah basuh pinggan. Kalau kat sekolah volunteer lah basuh pinggan. Ya, pergi dekat kantin sekolah. Makcik, saya nak basuh pinggan. Macam tu. Ini kita gunakan penggelik pula ataupun penorak ni. Okey, kita dah siap dah 4 doh kita. Okay. So kita boleh ambil baking paper lagi 2 cikgu Boleh. Okey. 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 Cikgu tolong Ria letakkan kat sana. Yang ni Ria ambil ni, gelikkan ni. Okey. Kita nak pakai acuan pula. Yang ni tak payah pakai acuan. Oh, kira ini tak kalau payah. kita buat teknik macam ni pun boleh jadi donat juga. Boleh. Okey. Ini kalau kita buat macam ni, kita boleh panggil ni donat Bismarck ataupun bomboloni. Kan nanti bila dia dah kembang kita lepihkan sikitlah. Sebab donat tak semestinya dia ada bulat dekat tengah tu kan. Ya, dia Lubang kat banyak. tengah Dia tu. ada donat cincin, donat lonjong, donat twist, macam-macam donat. Baik, sekarang ni kita nak buat donat yang biasa kita tengok macam donat kampung macam tu kan cikgu kan. Okey. Dia kena kuat ke cikgu? Tak ada, gelik je. Gelik je. Okey. Okey. Okey, macam tu. Pulak, tarik belakang macam tu je tak payah. Ingat. Okey. Ni adalah untuk apa cikgu? Okey, kita nak ratakan bagi sama. Tak adalah nanti kita punya donat tu ada tebal, ada nipis. Maknanya kita kena seratalah. Selalunya dalam ketebalan 1.5 cm je. Okey. 1.2. Baiklah. Okey. Kalau lagi tebal lagi macam mana cikgu? Okey, lagi tebal kita takut tak sama. Okey. Biar kita sekata bagi cantik lah. Sebab itu bila kita tengok di pasaran, kenapa donat dia cantik? Sama je kan betul. bentuk dia. Rupanya dia dah belajar dengan Cikgu Ziha. Ya. Okey. Okey. Okey, dah ni. Okey, Ria ambil penekap donat tu. Pendekat, sorry. Minta maaf. Okey. Jadi apa kegunaan yang besi dengan plastik cikgu? Dia tak ada. Ada Dia beza ke? Dia dua-dua pun boleh pakai. Ini just plastik, ini just besi, dua-dua boleh pakai. Okey, jadi hari ni kita nak gunakan? Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Kalau Ria pakai yang tu, Cik Liza pakai yang ni. Kita cuba tengok. Kita cuba? Okey. 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 Wow. Nampak? Sebab bila plastik ni dia tak berapa tajam. Nampak tak? Cuba pakai yang Jadi ni. kita guna yang besi. Okey, macam tu cikgu. Okey, dah. Okey, dah. Kita terus. Boleh angkat kan? Wow. Dia boleh potong. Okey. Lepas tu cikgu, Ni. kita angkat terus. Diangkat. Okey. Ni. Kita buang yang Buangkan. tengah ni. Oh, dah jadi Jadi macam ni. Macam donat. ni. Okey, kita tunjuk dekat murid-murid dekat rumah. Bentuk dia macam ni. Okey. Kalau ni lagi tajam, lagi cantik lah. Maknanya kita terus. Ni kita guna yang apa cikgu, yang besi tadi tu kan? Okay. Kalau untuk guna yang penggelik yang kita tunjuk tadi tu, yang besar tadi, nampak tak yang tadi tu? Ni yang murid-murid. Ni bentuk kalau kita guna yang besi tadi. Tapi murid-murid kena tekap betul-betul lah kan, supaya yang tepi-tepi dia tu Kalau nak ni kita tahu tak tepung, ada dah tahu tepung sikit lah, maknanya dia cantik. Okey. Tapi kita punya dua tak melekat, tak ada masalah lah, insya-Allah. Okey, baiklah. Kalau yang kita pakai yang besar tadi, ambil baking paper. Oh, baking kita tak nak bagi lekat. Kita nak tahu tepung pun tak ada masalah kat sini, contoh kan. Tak nak bagi dia melekat. Okey. Jadi kita tak perlu pakai baking paper kalau kita dah guna tepung cikgu. Betul. Okey. Okey. Kalau contoh kat sini kan, kita cuba pakai tepung. Senang tak nak potong? Biar pakai. Kita cuba lagi sekali. Okey, jom cikgu. Okey. Wow, lagi senang lah cikgu. Kan? Dia sebab kita guna atas ni dia susah sikit lah. Tapi kalau kita guna atas meja yang betul, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Nampaknya donat kita dah ada macam-macam saiz cikgu. Apa kata kita menggoreng cikgu? Kan? Okey. Memandangkan dekat studio kita tak boleh menggoreng. Okey. Jadi untuk keselamatan, jadi kita boleh tengok video nantilah. Okey, cara jom menggoreng. kita saksikan video menggoreng donat. Okey, baiklah, ini dia donat yang dah pun kita siap goreng tadi menggunakan adonan yang cikgu Ziha dah buat. Oh, cantiknya cikgu, mesti gebu ni. Betul. Sebab bila kita goreng yang dengan cara yang betul, okey, nampak tak dia punya ni? Okey. Okey, kita kalau goreng donat mesti kita nampak dia punya ring ni. Okey. Ini kita boleh buat donat Bismarck lah. Okey, ini donat
Donat biasa yang kita donat gunakan tu cincin kan, lah. donat Ini cincin. donat lonjong lah. Okey, bermacam-macam jenis donat dan rasanya tak lengkap lah cikgu kalau kita tak hiaskan donat ni. Kejap lagi kita hias, okey? Murid-murid jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas roti, kemahiran vokasional spesifik untuk penyediaan donat bagi MBPK. Baiklah, Cikgu Ziha masih lagi bersama Ria ni. Kita nak teruskan dengan kemasan dan hiasan donat-donat kita ni, Cikgu. Jom. Ya, jom kita buat. Okey. Hari ini kita akan buat, ni adalah apa nama ni? Coklat putih. Coklat putih. Ini coklat dark coklat. Okey, Ini coklat hitam. milk coklat. Okey. Ini tiramisu. Okey. Ini topping strawberry. Strawberry. Ini green. Okey. Macam lah. Okey. Yang ini adalah untuk hiasan dia. Kalau kita dah tahu topping ni, kena hias lah bagi cantik. Betul. Sebab apa? Kalau kita beli makanan kat lain pun, kalau donat kita tengok, mesti nak tengok apa dia punya atas hiasan. Okey. Ini adalah biskut coklat. Okey. Irisan badam. Snow powder. Okey. Gula caster. Okey. Sebut Coklat. biskut. Okey, sebut coklat rice dan biskut. Okey. Kalau ikut apa dia punya perhiasan tu, murid-murid bebas untuk memilih mana satu yang murid-murid suka ya cikgu ya. Betul. Sebab topping ni selain pada yang ini, kita boleh letak buah-buahan juga. Kan kita dah nampak ada buah strawberry, blueberry, ikut kreativiti masing-masing. Okey. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Okey. Ria nak ambil yang mana? Ria boleh celup. Okey. Ambil donat Ria ni, ambil kita yang celup. ni. Celup satu cikgu Celup je. Celup dalam coklat mana-mana yang Ria suka. Okey. Kita ambil yang ni. Hijau. Yang hijau ni. Okey, boleh. Okey, angkat. Okey. Boleh cikgu? Dapat sikit. Okey. So macam ni. Boleh. Bagi nampak cantik. Okey. Okey, dia nampak macam daun-daun, kedaunan macam tu cikgu. Betul. Okey. Ria boleh ambil. Ria nak apa? Hiasan dia. Ria rasa Ria nak coklat tu cikgu. Yang mana? Yang ni? Boleh. Yang tu lah cikgu. Yang tengah tu. Yang coklat rasa. Ni. Okey. Jadi ini ikut kreativiti murid-murid ya. Betul. Okey. Kita taburkan saja boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Nampak. Yang tak kreatif pun boleh jadi kreatif ya cikgu? Ya, sebab masa ni lah kita perlukan kemasan, kesabaran, ikut idea kita. Bagus, cantik. Mungkin kita punya donat ni ada tema cikgu. Ni keindahan alam cikgu. Sebab dia warna hijau. Betul. Baju pun hijau. Ya, sama dengan baju yang Kak Ria pakai hari ni. Okey, ni apa pula ya cikgu? Okey, ini adalah untuk kita hias. Oh. Hias dia. Okey. Ria ambil yang ni lah. Boleh. Okey, boleh cikgu Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu pun boleh buat. Cikgu Zia akan buat. Ria buat untuk. Cikgu Zia boleh buat mengikut apa yang cikgu nak. Okey. Ini memerlukan kesabaran juga cikgu? Ya, betul. Memang perlukan kesabaran nak buat donat ni. Okey, wow. Okey. Okey. Okey, nampak gaya donat Ria macam dah siap ni cikgu. Betul. Nanti Ria boleh buat yang lain. Okey. 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 Okey, ni cikgu Zia akan buat yang ni pula. Cikgu pilih apa tu cikgu? Ini cikgu pilih tiramisu. Cikgu nak buat corak lain. Okey. Sekejap cikgu try. Cikgu buat corak apa tu? Corak bunga. Okey, kita ambil yang strawberry pula sebab saya suka warna-warna yang kata menyelah macam tu cikgu. Bila orang tengok je donat Kak Ria ni, orang akan beli cikgu. Sebab cantik, menarik. Cantik, menarik, tertarik cikgu. Betul. Okey. Baiklah. Dan tak lupa juga murid-murid di rumah kita kena gunakan sarung tangan. Kalau tadi sarung tangan getah kan cikgu kan? Untuk penyediaan bahan. Yang ni pula sarung tangan plastik.
Masih lagi kita nak kekalkan orang kata kebersihan tu. Ya, kita kena jaga. Sebab melibatkan makanan. Okey, ni Cikgu Zah akan buat lagi satu. Cikgu, kalau tengok kan ada banyak jenis donat ni, macam mana kita nak buat bomboloni tu, Cikgu? Okey, bomboloni dia macam ni. Tapi kita kena tebuk di sini guna chopstick. Sebelum kita nak hias ni, kita tebuk di sini guna chopstick. Belakang chopstick tu nanti kita piping je coklat dalam tu. Masukkan yang ni. Kita tebuk dahulu dengan chopstick. Lepas tu kita masukkan saja yang ni, letak dia punya inti di dalam. Barulah jadi donat bomboloni. Yang salut di luar adalah pakai snow powder. Snow powder saja. Tapi sebab kita nak ni lagi cantik, ada juga yang luar dah dihias. Okey. Macam ni. Kalau kita buat satu boleh, Cikgu? Boleh, tapi tak ada masalah. Cuba Ria tebuk yang ni. Okey, tebuk yang ni. Kita perlukan chopstick ke, Cikgu? Perlukan chopstick. Kalau tak ada, boleh juga di sekolah. Kalau kita tak ada chopstick, kita pakai gunting. Kita tebukkan. Okey, kalau Cikgu ajar Ria macam mana nak buat, boleh? Okey, boleh. Sekejap Ria. Okey, ni Ria punya. Okey, ni cara-cara kita nak buat donat bomboloni. Okey. Murid-murid perhatikan betul-betul ya. Kita masukkan dalam ni. Okey. Boleh tunjuk kat kamera, Cikgu? Okey, masukkan. Sampai ke dalam Cikgu. Jangan sampai tebus ke bawah pula. Kena pastikan jangan sampai dia menembusi satu lagi area sebelah sana. Okey, nanti Ria just masukkan coklat dalam ni. Okey. Tadi kita dah tebuk, Cikgu Zia dah tebuk. So kita masukkan je. Ya, tegakkan macam ni. Okay. Tak nak bagi dia punya inti tumpah. Nak pegang ni pun dia kena macam ni. Macam ni. Pegang macam ni. Nanti kita picit. Bila kita dah tak nak, kita angkat macam ni. Jangan picit lah. Bila kita angkat tu janganlah picit. Okey, macam ni. Tengok nanti dia akan masuk ni. Lubang dia besar tak tadi Ria? Yang ni, piping ni. Besar juga, Cikgu. Okey. So macam mana kita nak tahu dia dah penuh, Cikgu? Nanti dia akan keluar. Jadi Ria macam ni. Ria ni okey dah. Ni kan dia kecil, lubang tu kan kecil kan. Piping tak ada masalah. Nampak kat atas. So ni petanda dia kita punya inti coklat tu dah sampai ke atas. Betul. Jadi bomboloni kita ni memang padat isi coklat. Okey, ni kan Cikgu Zah kata tadi nak buat bunga kan. Nampak ni? Kita akan tarik macam ni. Wow. Cantiklah, Cikgu. Sorry. Dah terkena donat Ria, Cikgu. Tak apa, minta maaf. Okey, tak apa. Kita boleh tambah lagi. Okey. Teruskan Cikgu boleh. Kita hias. Wow, cantiknya ya Cikgu Zah. Tengok tu. Murid-murid perhatikan. Ni macam apa ni, Cikgu? Tema dia. Ni bunga kembang. Ya, bunga berkembang mekar buat Cikgu Zihar. Terima kasih. Okey. So kita teruskan lagi. Okey. Cikgu, kalau hiasan ni kan, orang tertarik tengok bahagian atas, tapi bahagian bawah macam tak ada apa-apa. Tak apa ke, Cikgu? Tak ada masalah. Dia, bila kita kat atas tu, kita kena buat jadi cantik. Jadi dia makan, kita akan rasa semua. Ya. Okey. Okey, teruskan. Wow, Cikgu, donat kedua Ria dah siap, Cikgu. Siap. Okey. Ini adalah donat lonjong. Maknanya dia panjang. Dia panjang. Sepatutnya dia sejengkal, tapi kita buat kecil sikit lah kan. Baik. Okey. Ria ambil yang ni lah. Putih, coklat putih. Boleh, Cikgu? Boleh je. Okey. Yang ni juga orang kata menguji kita punya kreativiti, Cikgu. Ya, betul. Okey, misalnya kalau kita punya ni dah macam keras, kita boleh buat double boiler, letak air panas di bawah, kita masak. Sebab kita dekat studio kan, tak ada masalah, insya-Allah. Double boiler. Maknanya ada air panas di bawah. Air panas di bawah untuk kita cairkan kita punya sini kan tak boleh. krim yang kita nak celup donat kita tu. Okey. Wow. Cikgu, kalau kita tengok perhiasan kita ni, kita hias donat ni macam kreativiti kan. Kalau macam dari segi kemasan pula macam mana, Cikgu? Maknanya kalau kemasan tu kita kena buat dengan cantik lah macam ni kan. Sebab dia tak licin, permukaan dia tak licin. Kalau permukaan dia yang licin, dia sekata je. Kemasan tu. Boleh kan, Cikgu? Boleh, tak ada masalah.
Sebab tu lah tempat untuk kita hiaskan ni pun kena tempat yang bersesuaian. Betul. Supaya kat rumah mak kita tak marah. Betul. Tapi ini adalah satu cara untuk kita hilangkan stres. Tenangkan minda keberadaan kita bila kita macam nak buat tema apa. Betul. Kan macam ada banyak jenis orang kata kita boleh jadi kreatif lah cikgu. Betul. Okey. Okey. Baiklah cikgu, alang-alang ni kan. Kita dah nak sampai ke penghujung dah ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan bagi sesi pembelajaran kita hari ni cikgu. Okey, baiklah. Cikgu Cikgu harap murid-murid di sekolah ataupun di mana saja yang melihat pembelajaran hari ini dapat buat donat ni dengan baik sebab kita dah ajar cara menggunakan peralatan, dah kenalkan bahan, dah kenalkan topping dan cikgu bangga sebab Ria dapat buat dengan baik hari ini. Sebab ini adalah donat Ria. Sebab sebelum ni dia kata, Cikgu Ziha saya ni buat donat kampung. Tak ada masalah. Donat kampung pun tak ada masalah. Okey. Baiklah, kalau kita nak dapatkan sumber pembelajaran adalah melalui Pelantar Delima KPM. Jangan lupa. Tapi sebelum tu cikgu, pentaksiran keseluruhan lah untuk prestasi Ria hari ni macam mana cikgu? Bagi Cikgu Zia, pentaksiran keseluruhan memang Ria adalah bagus. Sebab apa? Ria adalah pelajar ataupun murid yang memang ikut. Tak ada masalah. Jadi dapat menghasilkan donat yang cantik. Okey, baiklah, itulah dia sesi pembelajaran kita hari ini untuk penyediaan donat. Diharapkan murid-murid memahami sepenuhnya lah isi pembelajaran kita pada hari ini. Dan sampai di sini saya cikgu, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Bye murid-murid. Bye. Kak Ria dengan Cikgu Zia nak makan donat dulu tau. Bye. Jom cikgu.